Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Sebab sekarang sewaktu saya tengah merakam ni adalah pada waktu pagi. Okey, untuk hari ni cikgu bercadang untuk membuat satu video supaya pelajar tingkatan 2 ni lebih faham dan lebih mengetahui apa yang terkandung dalam bab 5. Okey, bab 5 ni adalah bab apa? Seperti yang tertulis dalam buku teks adalah bab 5, air dan larutan. Air dan larutan, dan cikgu akan masuk subtopik 5.1 iaitu sifat fizik air. Okey, air dan larutan ni macam kita tahulah, air adalah sesuatu yang kita selalu guna setiap hari. Sedangkan kita mandi pun kita guna air, betul tak? Kita mandi basah. Basah rasa apa? Takkan basah sebab pasir pula, mestilah sebab air. Okey, air ni memang sangat penting pada kita ya. Sedangkan kita minum pun minum air, makan pun kadang kuah air. Kuah tu larutan lah. Sebab itulah kita akan belajar bab 5 ni iaitu air dan larutan supaya awak semua lebih faham. Dan awak sendiri pun tahu dalam badan manusia pun mengandungi 70% adalah air. Manakala bumi sendiri pun 70% adalah air. Maknanya air ni adalah sesuatu yang sangat penting pada kita. Ia adalah suatu benda yang sangat krusial pada kita. Okey, kita akan tengok pada slide kita iaitu bab 5 air dan larutan 5.1 sifat fizik air. Pertama sekali, hasil pembelajaran daripada hari ini adalah cikgu mengharapkan awak semua mengetahui dan memahami bahawa nombor 1 5.1.1 iaitu menghuraikan dan berkomunikasi mengenai air. Okey, cikgu mengharapkanlah supaya akhir topik ni awak semua memahami, menghuraikan, dan bukanlah cikgu suruh awak semua berkomunikasi, bercakap dengan air, bukan. Maksudnya awak tahu air ni macam mana, air ni terkandung unsur apa di dalamnya dan juga sebagainya. Okey, nombor 2 cikgu akan teruskan iaitu menjalankan eksperimen dan berkomunikasi. Apa boleh komunikasi? Cikgu tak pasti nak. Okey, berkomunikasi mengenai proses penyediaan air dalam kehidupan. Penyediaan air, apa maksud penyediaan air? Itu yang kita akan belajar pada hari ini iaitu 5.1 sifat fizik air. Okey, cikgu akan pergi ke slide seterusnya. Ada tertikus, saya tak guna pula. Okey, kita akan slide seterusnya. Okey, nombor 1 kita akan masuk pada ciri-ciri air yang tulen. Okey, seperti yang kita tahu, air ni ada macam-macam jenis. Ada air lumpur, air cooler, lagi air apa? Air mata air. Jadi yang kita nak belajar hari ni adalah mengenai ciri-ciri air tulen. Air tulen ni ada 4 ciri-ciri yang telah disebut dalam konteks, iaitu nombor 1. Tengok kat sini, orang yang minum air ni. Air tulen ni dia tiada rasa. Apabila kita minum air, kalau dia rasa manis, tu bukan air tulen, tu air yang telah ada campur dengan gula ataupun yang telah dibuat sesuatu yang lain. Okey, macam mana maksudkan tiada rasanya? Iaitu bila awak minum air kosong, air putih, tu semua tak ada rasa lah. Okey, tu nombor 1. Air mineral yang awak beli tu, air mineral, air suling, bukan air suling, air suling. Okey, nombor 2 adalah ciri-ciri air tulen ni adalah dia tidak berwarna ataupun duduk sinar. Tak berwarna ni pelik pula. Duduk sinar ni maksudnya macam mana? Cikgu tak ada contoh air pula, cikgu lupa nak bawa. Okey, sedang kat rumah senang dia air kat bawah. Okey, awak ambil air awak tengok warna ke tak warna. Bukan warna putih Kalau air putih ni macam rasa susu. Air tulen ni bukan air putih. Air putih ni kita katakan sebagai air susu. Okey, faham yang tu? Okey, kita akan pergi ke nombor 3. Okey, untuk seterusnya nombor 3, air. Ciri-ciri air tulen adalah air wujud sebagai cecair dalam suhu bilik. Contohnya kalau awak bawa botol air, dalamnya ada air kan, bawa pergi kelas. Dalam kelas tu adalah suhu bilik, maka ia adalah wujud sebagai cecair. Okey, seterusnya nombor 4 adalah sifat fizik air. Ciri-ciri air tulen adalah tidak berbau. Tetapi awak perasan tak kalau awak bagi bau air zam-zam, air mineral, dia ada bau yang pelik kan? Itu adalah contoh air yang mengandungi mineral, sebab tu yang berbau, menunjukkan dia, tapi dia still air tulen. Jangan risau, kita anggap sebagai tidak bau. Faham ya? Okey, kita simpulkan iaitu air tulen mempunyai 4 ciri-ciri, iaitu nombor 1 tiada rasa, nombor 2 tidak berwarna atau lusinar, dan nombor 3 wujud sebagai cecair dalam suhu, dan akhir sekali ia tidak berbau. Okey, kita akan pergi kepada slide yang seterusnya iaitu takat didih bagi air. Okey, takat didih bagi air adalah sebanyak 100 darjah Celsius, manakala takat beku bagi air adalah 0 degree Celsius. Okey, takat didih bagi air
Cikgu bagi contoh, kalau awak panaskan air atau awak pergi didihkan air, awak panaskan air, awak akan perasan dia akan mendidih, berbuih-buih, panas. Kalau awak sentuh tak tangan, dan saya sarankan supaya awak jangan buatlah, saya tak sarankan. Cikgu bagi contoh ya. Okey, contoh kalau awak ada termometer, awak pergi cucuk termometer tu di dalam air yang mendidih, dan awak akan perasan termometer tu sukat ia akan naik kepada 100 darjah Celsius, maka ia dah terbukti takar didih bagi air adalah 100 darjah Celsius, dan selepas 100 darjah Celsius air ini akan bertukar menjadi wap air yang awak perasan, yang awak pergi panaskan, awak akan nampak dari wap air atas tu, maka itu adalah wap air. Okey, untuk takar beku lah 0 degree Celsius seperti biasalah awak tengok ais, tak faham lagi kan. Okey, ais tu mempunyai takar beku, ais tu adalah takar beku kemungkinan di bawah 0 degree Celsius. Okey, dan juga tidak berwarna dan mempunyai ketupatan 1 gram per sentimeter cube. Okey, ini awak akan belajar kemudian yang punya ketepatan, jangan risau. Okey, dalam air ada 2 daya tarikan, iaitu yang dipanggil sebagai lekatan dan juga lekitan. Lekat, okey, kita ingat tengok lekatan, iaitu daya tarikan antara molekul yang berbeza. Contoh yang cikgu bagi kat sini adalah kalau awak pegang segelas yang mempunyai air, gelas yang mempunyai air. Okey, dalam gelas tu ada air kan. Okey, daya tarikan antara molekul air tu dan juga gelas permukaan cawan, dinding cawan tersebut adalah disebut sebagai lekatan. Manakala air yang di dalam cawan itu, iaitu semua air dalam tu, dia adalah molekul-molekul yang banyak, dan daya tarikan antara mereka semua iaitu air itu disebut sebagai lekitan. Sebab tu maksud lekitan di sini adalah daya tarikan antara molekul yang sama. Okey, kita contoh di sini. Molekul air ini adalah molekul air, ini adalah molekul air 1, 2, 3, 4. Ada 4 molekul air disambungkan dengan satu daya tarikan. Apa daya tarikan ini? Daya tarikan antara molekul yang sama yang cikgu sebutkan tadi, iaitu lekitan, iaitu molekul air dengan molekul air dengan molekul air. Okey, kita tengok dekat sini ada dinding. Ini contoh dekat dekat dinding tumbuhan lah contohnya. Okey, daya tarikan antara molekul air dan juga dinding sel adalah disebut sebagai lekatan. Okey, kesan penyerapan dan pembebasan haba terhadap jirim air. Okey, kita tengok dekat sini ya. Kita tengok mouse cikgu ni. Okey, pepejal, cecair dan juga gas ni adalah untuk air ya. Okey, pepejal kalau nak pergi kepada cecair disebut sebagai peleburan. Faham ya? Melebur, maksudnya kita letak ais kat luar, ais tu bertukar menjadi cecair, maka disebut sebagai melebur. Okey, contoh isi kalau nak cairkan, disebut melebur lah. Okey, kemudian dah jadi cecair, nak pergi kepada gas pula. Contoh air yang awak dah jadi cecair, awak nak panaskan kepada suhu 100 darjah Celsius. Lepas 100 darjah Celsius, dia akan pergi kepada satu bentuk yang disebut sebagai gas, melalui proses yang disebut sebagai penyejatan atau pendidihan air, iaitu bertukar menjadi wap air atau gas. Okey, kalau kita nak undurkan pula semua ini, gas bertukar kepada cecair akan disebut sebagai kondensasi. Kalau awak pernah tengok penyulingan air, iaitu wap air yang awak ambil tu awak letak besi, kemudian awak akan pada jadi air balik kan. Itulah disebut sebagai kondensasi, pertukaran wap air kepada air. Dan juga pertukaran cecair kepada pepejal, ataupun nak lebih senang cikgu bagi contoh air bertukar menjadi ais, iaitu cecair kepada pepejal. Tentulah disebut sebagai pembekuan. Okey, ini pula cikgu ambil dalam buku teks ya. Okey, pepejal ditukar kepada gas terus, tak ada satu step, tak ada pemejal wapan. Gas ditukar kepada pepejal disebut sebagai pemejal wapan. Okey, setakat ni faham ya untuk ni? Okey, kita akan pergi kepada tajuk yang seterusnya, iaitu komposisi air. Okey, kita tengok sini sebagai cikgu dah tunjuk contoh tadi kan, molekul air bentuknya macam ni, dia ada hidrogen dan ni nampak ni hidrogen dan ni oksigen. Okey, kita tengok dekat sini, betul tak? Betul kan? Okey, dekat air ni dia ada dua unsur, iaitu gas oksigen dan juga gas hidrogen. Tengok dekat sini, hidrogen, oksigen, ini adalah gabungan diorang. Antara ini adalah satu molekul air, satu molekul air, satu molekul air.